Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi wa adai faraidihi wa sunanihi wa tarki muharramatihi wa makruhatihi. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita baru saja melangkah kepada 1435 Hijrah, menandakan betapa masa begitu cepat dan pantas, menandakan bahawa usia kita juga beranjak dari satu usia kepada usia yang lain, dari satu tahun kepada tahun yang lain. Inilah hakikat kehidupan. Benarlah apa yang dikatakan bahawa al-waktu huwal hayah, masa dan waktu itu merupakan kehidupan. Justru khutbah kita pada hari yang mulia ini, kita cuba untuk membincangkan betapa penting dan perlunya kita sebagai umat Islam memberi prihatin dan kecanaan yang sungguh-sungguh berkaitan dengan masa yang kita sedang alami ini. Kerana apa yang kita gariskan di muka bumi ini sekarang, apa yang kita lakukan merupakan bayangan kita di hari akhirat kelak. Dan di sinilah tempat ladan untuk kita bercocok tanam, untuk kita meraih hasilnya pada hari akhirat kelak. Hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak boleh memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Tak kala kita lihat begitu lesunya kita dalam menempuh ranjau kehidupan, seolah-olah kita tercari-cari dan terkiai-kiai melihat apakah rentak yang sepatutnya dalam menghabisi masa yang ada pada kita. Sisa-sisa masa yang ada ini, apakah kita wakafkannya untuk fi sabilillah, untuk menjadikan kita benar-benar mendapat kejayaan yang gemilang di hari akhirat kelak, meraih keredaan Allah, memperolehi syurga Allah, selamat daripada nerakanya. Tepuk dada, tanyalah iman. Sebaik-baik perkara untuk kita contohi, maka marilah sama-sama kita mentelaah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, salafus salih, yang mana mereka memperuntukkan sejumlah besar masa mereka. Mereka menggunakan waktu seadanya untuk mereka meraih sebanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mahu menuju kepada Allah dalam keadaan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Justru marilah sama-sama kita cuba melihat apakah tindakan-tindakan golongan yang lebih, golongan-golongan yang mana mereka ini berada dalam kedudukan yang cukup baik. Bagaimana sepatutnya yang kita hendak lakukan
dalam kehidupan kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah, antaranya pastikan untuk kita laksanakan solat fardu dengan sebaik mungkin. Dengan kaki-kaki kita sentiasa melangkah ke masjid-masjid, melakukan solat ibadat sunat. Saat yang sama beriktikaf di masjid, mulut dirajinkan untuk mulazamah zikrullah. Dalam keadaan kita sentiasa menunggu solat, dan ketika itu bukan satu sahaja pahala salat berjemaah yang kita perolehi, tapi pakej pahala yang Allah sediakan untuk kita. Kata Allamah Ibnul Qayyim, bukan satu ibadat yang kita dapat lakukan, tapi sebenarnya di sebalik ibadat atau pahala atau kebajikan yang kita lakukan, ia melahirkan kebajikan dan pahala-pahala yang lain, pahala-pahala sampingan. Kita bertemu dengan saudara kita di masjid, maka kita menyapanya dan kita mengucapkan salamnya atau menjawab salamnya. Kita menunjuk dan mempamerkan muka senyum kepada mereka, dan kita bertanya dan kita saling mendoakan. Maka di situ adalah sebahagian daripada pahala-pahala hanya bersifat menyambil sahaja. Itulah hebatnya kurniaan Allah kepada kita. Dalam arti kata yang lain, jika sekiranya kita menggunakan dengan sebaik mungkin masa yang kita ada, maka kita akan mendapat pahala yang cukup banyak. Salat bukan semata-mata salat fardu, tapi kita juga menghiasi dengan salat-salat sunat. Kita tahu betapa banyaknya pahala yang Allah kurniakan kepada pelaku salat-salat sunat. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat cuma yang dilakukan pada waktu fajar menyingsing lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda ta'ahudan min rak'atai al-fajr." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seprihatin melaksanakan salat sunat melebihi salat sunat 2 rakaat fajar. Begitu juga kita tengok salat waktu zuhur, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 4 raka'atin qabla az-zuhri wa 4 raka'atin ba'da az-zuhri faqad harramallahu alaihi basharatahu minan nar," atau kama qala. Siapa yang melazimi dan memelihara 4 rakaat sunat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, maka Allah selamatkannya daripada api neraka. Tuan-tuan, bayangkan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Salat pada waktu malam, di mana implikasi dan natijah fadilatnya cukup banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum." Laksanakanlah qiyamul lail, kerana sesungguhnya ia perjalanan orang saleh sebelum daripada kamu. Dan disebut dalam hadis yang panjang betapa banyaknya kelebihan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, tak kala kita mengetahui hal tersebut, kita tidak begitu prihatin dan cakna, pengabaian demi pengabaian. Maka alangkah ruginya kita di dunia, sementelahan lagi apabila kita bertemu dengan Allah, kita melihat saudara-saudara kita salafus salih membawa bergunung-gunung pahala, diberi kepadanya kedudukan yang istimewa, sedangkan kita begitu muflis, begitu lemah pahala untuk kita kemukakan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Makanya ada di kalangan mereka yang begitu bersungguh-sungguh melaksanakan salat. Bayangkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membahagikan malam kepada 3. Sepertiga daripadanya diperuntukkan untuk beribadat kepada Allah, untuk berqiyamul lail. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala.
Bahkan dikatakan beliau menggunakan hampir sepenuh malam untuk ibadat kepada Allah. Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab bangkit di waktu malam, membuka Fatihah, kemudian membaca surah An-Naba, amma yatasaalun. Sekadar itu sehingga basah janggutnya kerana asyik dan memahami penuh dengan khusyuk ketika mana beliau bermunajat, bersalat pada waktu malam menghadap Allah Rabbul Alamin. Inilah golongan-golongan yang begitu tegar untuk ibadat kepada Tuhan, sehingga dicatatkan dalam sejarah bukan semata-mata mereka salat dalam keadaan tenang, tapi dalam keadaan begitu kritikal, seperti mana yang diriwayatkan daripada Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, seorang panglima tentera Islam. Tak kala mereka hendak menggempur musuh, perlawanan dan peperangan hanya tinggal beberapa jam sahaja. Ketika itu kata Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, carikan kepadaku Muhammad bin Wasi' Al-Uzdi, seorang syekh yang tua. Maka dicarinya, didapatinya beliau berada berhampiran dengan khemahnya ketika waktu duha, dalam keadaan kedua belah tangannya mengangkat tinggi ke langit, dalam keadaan air matanya bergelingan menangis. Begitulah keadaan Muhammad ibn Wasi' Al-Uzdi. Hal ini dilaporkan kepada panglima tentera Islam, iaitu Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Apa kata Qutaibah? Wallahi, jari jemari Muhammad bin Wasi' Al-Uzdi itu yang sedang diangkat untuk munajat kepada Allah Rabbul Alamin, terlebih aku suka daripada 1000 mata pedang yang dihunuskan kepada musuh-musuh Allah. Kerana kekuatan hubungan dengan Allah akan sudah pasti menatijahkan kemenangan yang Allah akan kurniakan orang yang hatinya tekad bulat dalam bab kehambaan kepada Allah. Pastilah Allah akan menolongnya. Begitulah seterusnya, ada di kalangan mereka menggunakan masanya untuk zikrullah. Bayangkan mereka menggunakan sejumlah masa untuk zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan seorang sahabatnya seraya berkata, la yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Hendaklah lidah kamu sentiasa basah dengan zikrullah. Dan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyiduna Muaz ibn Jabal, sahabatnya, ya Muaz, inni uhibbuka alla tada'a dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, sesungguhnya aku amat menyayangi kamu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan selepas selesai daripada salat untuk kamu menyebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepada kamu, syukur kepada kamu, dan baik amal ibadat kepada kamu. Justru mereka begitu bersungguh-sungguh zikrullah. Mereka berzikir sepanjang masa seadanya dan mereka tidak membiarkan masa tanpa zikrullah. Dengan sebab itulah ada di kalangan salafus salih yang telah menjuzukkan sejumlah besar masanya untuk zikrullah. Khalid bin Ma'dan di kalangan tabi'in dikatakan untuk zikrullah tak kurang daripada 40,000 kali sehari. Bayangkan betapa bersungguhnya dia berzikrullah, sehingga dikatakan tak kala dia meninggal dunia, ketika mana pemandi mayat memandi mayatnya, didapati tangan jarinya masih lagi bergerak-gerak dalam menzikirkan kepada Allah Rabbul Alamin, menggambarkan kepada kita betapa dia telah menjadi asyik
begitu juga telah menjadi sangat-sangat teruja untuk zikrullah. Ini terlalu banyak dalam sejarah yang disejarahkan dalam Islam bagaimana mereka zikrullah. Ada di kalangan mereka mewakafkan banyak masanya untuk bacaan Al-Quranul Karim, siang, malam, pagi, petang, sehingga ada yang khatam Quran sebulan sekali, ada yang khatam Quran 2 kali sebulan, ada yang khatam Quran 3 kali sebulan, ada yang khatam Quran 4 kali, 5 kali, ada yang 3 hari sekali, ada yang khatam 2 hari sekali, ada yang sehari sekali, dan ada catatan menyebut sehingga 2 kali sehari, dan ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Semuanya ini menggambarkan betapa mereka menggunakan masa untuk ibadat dengan mengaji, mengkaji, membaca Al-Quran sesungguh-sungguhnya. Dalam satu buku yang bertajuk Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang dikaryakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebut ada seorang lelaki yang setiap waktu berada di masjid di satu tiang, dan dikatakannya, di tiang ini sahaja aku telah khatam Quranul Karim sebanyak 4,000 kali. Bayangkan betapa mereka ini sentiasa membaca Al-Quran dan mereka bersungguh-sungguh mengaji Al-Quranul Karim. Seterusnya, begitulah acara ibadat yang lain. Mereka menggunakan masa seperti mempelajari ilmu, sentiasa mengamaikan, menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga kata Ayyub As-Sakhtiyani, wallahi aku bercita-cita tak kala aku diambil nyawa, aku dalam keadaan mempelajari ilmu, menghadiri majlis ilmu. Menggambarkan kepada kita betapa mereka menggunakan masa dengan sebanyak mungkin untuk mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Tapi sayang, 1000 kali sayang, tak kala manusia mengabaikan masa berlalu sehingga akhirnya mereka menjadi muflis di hari akhirat kelak. Ketika itu tidak ada lagi apa-apa gunanya. Maka sebutlah mereka seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya aku dapat hidup semula di muka bumi. Ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku ditukar menjadi tanah sahaja, bukan lagi sebagai manusia. Kerana apa? Kerana amalan kebaikannya adalah kosong, sedikit, dan ini adalah antara manusia yang rugi. Justru marilah sama-sama kita memanfaatkan dengan sinar hijrah yang baru, tahun hijrah yang baru, untuk kita mempertingkatkan amalan kita dengan sungguh-sungguh. Kita membuat satu perubahan, menghijrahkan minda kita, nawaitu kita, semangat kita, jiwa kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, hamba-hamba Allah yang akan mendapat keredaan daripada Allah Rabb al-Alamin. Firmanullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan mereka yang banyak melakukan amalan yang saleh. Mereka juga saling pesan memesan dengan kebenaran, dan mereka saling pesan memesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار أما بعد فيا عباد الله
rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hazar. Wa'lamu ya ibadallah anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatihi jinnihi wa insi. Faqala Allah ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ahli al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahli asyirka wal musyrikin wal kafirin wal munafikin wal zalimin wa ashrara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin al-muttahadin fi kulli makan wa akhrijhum min zulumatis sujun wa naffiz anhum kurubahum ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna وزدنا ولا تنكسنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة والأمن والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Khususan li Sultan Syarafuddin Idris Shah ibn almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sultan Selangor Darul Ihsan, wa aidan li wali ahli Selangor Tengku Amir Shah ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.